kita ada something special untuk anda hari ini. Kita nak tengok sama ada pelajar IPTA kita ni power ke tak power. Dia nak berdebat dengan dia punya lecturer. Ui, dia punya profesor? Ya. Yes, ada dekat talian. Assalamualaikum. Salam. Dah sedia nak berdebat? Kita perkenalkan dulu, Profesor Dr. Siti Salbiah Muhammad Sharif merupakan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Penyelidikan UNITEN. Dan di sebelah atas kita ada Nur Farah Shazana Rashidi, pelajar tahun 2 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Wow, ini kira macam mana hari ni? Kita buat battle di antara profesor dan pelajar ke? Sebab kalau macam tu saya nak lari dulu. Mana boleh lari? Okey, jadi kita nak bincangkan sikitlah di mana hari ini kan kita tahu PKPP, Profesor, norma baharu pelajar IPTA. Jadi mungkin apa yang Prof boleh kupaskan sedikit mengenai itu? Okey, sejak kita PKP ni, memang kita tak nak menghentikan proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pengajaran dan pembelajaran tu masih kami teruskan. So kalau di UNITEN, kita terus adopt virtual learning tu secara sepenuhnya lah. Cuma di UNITEN ni, dia bukanlah sesuatu yang totally new. Kami memang dah ada inisiatif, kita panggil inisiatif blended learning ni sejak beberapa tahun yang lepas. Blended learning ni maksudnya kombinasi conventional teaching and learning, konvensional pengajaran dan pembelajaran bersama dengan virtual e-learning yang menggunakan teknologi. So bila kita perlu ada PKP ni dan perlu penjarakan sosial, pelajar balik ke rumah masing-masing dan sebagainya, pengajaran pembelajaran kita nak teruskan juga, jadi kita pun terus adopt fully virtual learning. So fully virtual learning ni dia ada pelbagai cara. Pelajar boleh belajar secara live recording, maksudnya live lecture dalam masa yang sama, ada juga yang kita recorded lecture. Dan kita gunakan pelbagai cara lah, pelbagai platform. Dan di UNITEN kami terus wujudkan juga our virtual and online learning emergency response team, yang mana di dalamnya terdiri daripada teaching and learning team kami dan juga IT support kami untuk membantu student dan juga pensyarah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru ni. Semuanya fully online kan. Semua cabaran yang diorang kena lalui. Ada pelajar yang tak boleh nak log in into the system. So, technical team akan respons lah, akan bantu pelajar. Atau kalau internet mereka bandwidth-nya rendah, so kita cari cara lain macam mana pelajar masih lagi boleh mengikuti pengajaran supaya tak tertinggal lah semester mereka ni. Okey. Jadi sebenarnya kita nak minta maaf jugalah sebenarnya tadi kita sebut IPTA sebenarnya IPTS. UNITEN ni IPTS. Okey, tapi kita nak tanya Prof juga, adakah apa yang Prof kongsikan tadi antara usaha-usaha daripada pihak UNITEN untuk menghadapi cabaran dari segi aspek keupayaan fasilitis untuk membantu pelajar untuk meneruskan lagi proses pembelajaran? Ya. Ataupun ada yang selebihnya juga yang kita tak tahu? Okey, proses pengajaran pembelajaran kita pertamanya yang macam saya cakap tadi kan, semuanya online. Dia ada dua, kita buat sama ada secara live atau secara recorded. Dan kita gunakan pelbagai tools yang pelajar boleh akses untuk mengikuti sesi pengajaran pembelajaran dan juga assessment, penilaian pembelajaran tersebut. So daripada quiz kepada test, kepada assignment, kepada research assignment dan sebagainya, atau final exam, semua kita buat secara atas talian lah, secara dalam talian, secara virtual kalau di UNITEN. Virtually. Yelah sekarang kan, saya tak ada alasan lagi kan. Baik, kita nak tanya Farah. Okey, sebagai wakil pelajar kan, macam mana mungkin Farah boleh komen sikit dalam situasi sekarang dan akan datang. Kita tahu benda ni kita tak tahu bila akan sudah kan. Dan sekarang ni ramai orang pun belajar online dan sebagainya. Macam mana pula penerimaan sebagai seorang pelajar itu? Macam mana Farah handle, nak susah tak nak belajar online ataupun lagi prefer nak masuk kelas dan sebagainya? Kalau periksa pula semua mungkin Farah boleh kongsikan. Oh, okay. So usually, macam since it's a new thing, so macam at first nak adapt to the new situation is kind of hard.
So, but the lecturers are very helpful. Macam all the lecturers, they orang selalu macam akan tanya kita faham ke tak, and then they will always ask sebab since dah start je PKP, and then all the subjects kita dah ada WhatsApp group, dah ada Telegram group. So nanti dalam tu the lecturers will always ask us macam, okay, so next week kita akan belajar benda ni. Dia macam, okay, so next week they will always remind us and make sure that everyone is on track. So it's actually the same thing, tapi macam the perbezaan between online classes and face-to-face classes, based for me lah, I think it's the environment of study. So, macam kalau if you face-to-face, the environment of study is you dekat college kan, you dekat hostel, so you will meet your lecturers every day, you will meet your friends every day. So macam after class, and then sometimes we can go and lepak or anything kan. Tapi macam now, since we are virtual learning, we can, so our environment is at home. So we will always be surrounded by our family. And then, so macam the environment is quite different, but it is adaptable. Faham. Yang itu, yang itu adalah dari segi pembelajaran. Okey, kita faham belajar virtually. Macam mana pula dengan exam? Yes. Exam secara online. Farah ada meniru tak? Tapi tak apa, Farah jawab nanti, kita tanya Profesor. Dari segi peperiksaan, adakah mencabar? Macam mana seorang pensyarah itu dia menilai peperiksaan bila online? Inilah anything can happen kan? Kita boleh meniru sebagainya. Mungkin Prof boleh kongsikan sebab ini ramai tertanya sebenarnya. Okey. So kenapa kita pertama kena faham kenapa kita adakan final exam ataupun apa jua bentuk assessment? Kerana kita nak menilai tahap pembelajaran pelajar. So untuk menilai tahap pembelajaran pelajar ni, kita boleh adakan dengan pelbagai cara. Sama ada kita buat yang macam yang the conventional face to face final exam yang macam semua orang selalu tengok dan faham. Kita juga ada boleh buat juga assignment, case study, project, presentation, dan pelbagai cara lain lah untuk kita akses pelajar. Okey, oleh kerana dalam musim PKP dan kita kena buat fully virtual ni, our final exam kita kena sesuaikan persoalan dia tu kena lebih kepada soalan yang berbentuk critical dan analytical. Maknanya lebih kepada pelajar perlu berfikir. Dia boleh berbincang, kalau kita kata nanti macam mana ni pelajar boleh meniru, boleh berbincang dengan kawan, boleh silakan berbincang sebab jawapan kepada soalan tersebut boleh daripada pelbagai aspek dan segi. So soalan peperiksaan final kami sebenarnya setengah berlangsung final exam ni, macam Farah ni sekejap lagi ada exam ya Farah ni. Petang ni pada ada exam. Sempatnya. Kita ada final exam yang secara live, maksudnya pelajar perlu jawab within a period of time, dalam masa 2 jam, 3 jam dan sebagainya. Kita ada juga peperiksaan yang soalannya boleh dijawab dalam masa beberapa hari. Okey, macam Prof cakap, mereka diberi a period of time, jangka masa tu. Tapi kan macam mana macam kita tahu, okey macam Farah kan, kita tahu tak semua orang ada kesempatan yang sama di mana tak semua orang punya line internet laju dan sebagainya. Tiba-tiba tengah jawab exam, alamak crash, internet crash lah, tiba-tiba laptop bateri habis lah. Macam mana you guys nak lalui benda tu? Ada tak dekat WhatsApp, Prof tolonglah Prof ni Prof nak percaya ke? Macam mana Farah? Kalau macam my lecturer before, because kita ada guna this one software where nama dia SEB. So macam before kita akan start software tu, the day before of our exam tu, we will do a dummy test. Macam nak make sure kita boleh assess ke tak the software and something like that lah. And then kalau ada apa-apa masalah, we just take a picture of our screen and then kita just WhatsApp personally to our lecturer and then they will try to help us to macam mana. And then kalau sometimes kalau tak boleh, Farah pernah sekali, Farah ada kena error and then Farah ambil gambar and then tentu Farah dah gelabah betul lah. And then my lecturer macam, it's okay, relax. So and then they try to assist me untuk make sure that, so dia minta I refresh and something like that. And then sometimes kalau student tu pun macam tak boleh juga, they will give macam masa panjang sikit untuk student tu completekan the assessment. Okey. Dari segi masa ya, macam tadi kita kongsikan, because we know dalam assessment ataupun ujian peperiksaan dan sebagainya, masa memainkan peranan yang cukup penting. Okey, dalam satu orang kata exam mesti ada that particular time yang diberikan. Macam mana nak orang kata nak assess benda tu? Katakanlah macam tadi Zaid cakap, tiba-tiba lagging. Tiba-tiba alamak sakit perut lah.
Macam mana tu? Mungkin cikgu-cikgu akan beri masa tambahan ataupun dia ada pause button dekat situ. Macam mana? Mungkin betul. Prof boleh kongsikan. Soalan yang bagus. Minta maaf Prof, saya tambah sikit. Daripada tadi saya lihat setiap soalan yang kami bagi, yang Farah jawab, Prof mesti senyum je. Tergelak-gelak je. Kita nak tahu apa di sebalik senyuman tu sebenarnya. Jangan risau, Prof sila bagi tahu benda yang sebenar. Apa cabaran-cabaran yang mungkin yang boleh dikongsikan, yang mungkin kelakar, yang lucu sikit kan, silakan boleh kongsi saja. Okey, cabaran-cabaran betul macam yang tadi dimaklumkan. Mungkin tengah-tengah exam tiba-tiba dia hang. Tak start kan? Awal-awal tadi saya ada maklumkan di Unit 10 kami ada kita dah wujudkan platform yang kita panggil this emergency response team. Dalam tu ada para pensyarah, ada kita punya technical team, IT people kita, ada teaching and learning team kita, dekan-dekan pun turun padang ada dalam kumpulan tu. So sekiranya pelajar ada masalah, dia akan cepat-cepat tulis kat situ dan kita akan bantu. Kalau paling-paling minimum, kita akan telefon pelajar. Apa masalah? Macam mana dia nak submit. Kalau tak boleh submit melalui dalam sistem tu, kita boleh email, dia orang boleh hantar WhatsApp pun boleh, Telegram pun boleh. Macam mana cara pun kita akan cuba pastikan mereka ni boleh juga submit soalan tersebut. Dan untuk pelajar ada masalah tu, memang kita akan bagi masa yang lebih lah. Dan kita boleh check lah dia punya originality of the issue of the problem. Yang saya senyum cakap Farah memang betul, macam-macam isu. Yang kita rasa bolehlah for us to learn in the future how to improve kan. Kadang-kadang ada saya tak boleh masuk, panik, tak nampak soalan, kadang-kadang pensyarah pun sama pun panik. Sekali tiba-tiba sistem down memang ada. Tapi bagusnya our response team ni memang kuat cepat. Jawapan-jawapan yang diberi dan bantuan teknikal yang diberikan tu insya-Allah kita setakat ni boleh menanganinya dengan agak baik juga. Alhamdulillah. Prof, saya nak tanya semacam orang-orang macam saya lah cemerlang kat universiti dulu kan. Saya nak tanya orang-orang macam saya ni jenis kalau dekat universiti tu jarang masuk kelas. Jadi kalau online ni diorang rajin tak masuk kelas online ataupun diorang pun sama je. Kenapa saya tanya ni adalah kerana kita boleh nampak norma baru ni memberikan keseronokan, memberikan excitement yang baru kepada pelajar-pelajar sebab ialah benda baru. Semua nak ada dalam orang panggil, nak berada dalam benda ni, nak berada dalam trend ini. Jadi adakah benda ni benda yang bagus Prof? Yang jarang masuk kelas pun tiba-tiba seronok hari-hari ada kat kelas. Betul-betul. Saya rasa norma baru ni sebenarnya norma baru mungkin orang tua macam saya norma barulah. Tapi pada pelajar macam Farah, orang-orang muda, ni bukan norma baru, ni norma lazim. Selalu online, mereka memang selalu communicate secara WhatsApp, social media. Supaya mereka, mungkin ini adalah sesuatu yang agak biasa untuk mereka lakukan. Tapi tadi macam Zack tanya, kalau pelajar tak datang kelas, pada kita memang ambil attendance tu polisi universiti kan. Tapi kalau dia miss lecture tu, dia miss kelas tu, mereka boleh pergi balik ke our learning management system, tengok balik pre-recorded lecture, tengok balik material, playback the video, buat balik soalan-soalan yang pensyarah tu dah tanya. Dan mereka ada akses kepada pensyarah dengan lebih lagi. Kalau dulu kita jumpa pensyarah dalam kuliah saja ataupun bila masa consultation para pensyarah. Tapi sekarang pelajar boleh WhatsApp, boleh Telegram, boleh dekat social media, Messenger, boleh tanya dengan pensyarah mereka. So some student ada bagi feedback kata lagi mesra. Lagi dapat interaksi, boleh bayangkan boleh WhatsApp pensyarah tu kan. Tak kira dalam waktu. Dan awal pensyarah memang layan, malam ke, weekend ke, rajin melayan semua student ni. Jadi saya rasa that's a positive thing lah about online learning ni. Macam Zack, kalau katalah pukul 8 pagi miss, tak apa, nanti sekarang petang boleh tengok pre-recorded lecture. Kalaulah saya sekarang ni, macam ni mesti saya dekan tiap-tiap sem kan. Okey, tadi Fiona ada tak nak lambat tanya. Boleh juga. Okey, mungkin kita boleh tanya Farah pula lah kan, sebab student yang experience benda-benda ni kan. Biasanya bila kita pergi kelas, kita punya kawan-kawan semua tu yang ponteng-ponteng, kita tak realise kewujudan dia. Until kita graduate ke apa, tiba-tiba jumpa, ni satu kelas. Ada tak Farah tiba-tiba, awak, kita ada classmate nama-nama ni kan sekian-sekian, tiba-tiba muncul. Pernah tak terjadi ataupun Farah experience benda ni? Sebab sekarang masih ada. Sekarang ada WhatsApp group semua tu. Boleh pula nama Zul_gempak. Mana nak tahu kan? Ada juga macam tu, tapi tak ramai lah. But our lecturer dia akan macam Prof cakap, dia orang memang akan sentiasa make sure student masuk kelas.
So macam kadang-kadang ternampaklah juga macam tak perasan pula ada classmate ni dekat dalam kelas macam tu lah. Tapi tiba-tiba macam ada pula. Dan macam but it's fun actually. So okay lah. Alright. Okay. So tapi sekarang kan Farah tengah dalam exam kan, exam period. So how do you actually manage your time? Macam kalau kita nak belajar menerusi online ni semua kan, sebenarnya boleh cakap orang kata macam senang kita nak curi tulang. Kita malas kadang-kadang kan. Macam mana Farah kekalkan disiplin tu? Betul, macam Farah pagi masuk TV lagi, lepas tu lepas ni nak exam lagi. Macam mana tu Farah? I think the important tip is communication with your family especially. So macam Farah, kalau Farah masa Farah dapat jadual yang exam Farah bila, I told my mom, I told my family that macam okay, I have a paper on this day and something like that. So nanti kalau I tak bangun, my mom can kejut me because she knows that I have a paper that morning. And then juga like they will always help us lah. And then it's the same thing as kalau you belajar dekat face to face juga, macam I still learn with my friends. Macam before we have an exam, like the day before that or maybe a few days before that, we have like a virtual, kita call each other and then kita macam revise on the things. It's the same I think, but cuma the different thing is kita tak jumpa face to face. It's on computer. We are talking to a computer. Farah, ada lagi but satu. It's the same thing. Farah, ada lagi satu benda yang different. Yeah. Kalau biasa dekat universiti lepas kelas pergi kafe dengan boyfriend, sekarang tak boleh. Betul tak? Ada. Okay, no comment about that. Aduh. Okey. Okey, Prof. Silakanlah Fiona. Sila. Okey, Profesor yang sangat baik hati dan penuh senyuman yang ceria ni, tiga benda yang paling best apabila belajar online ni, mungkin Prof boleh kongsikan. Tiga perkara yang paling... Exam, maafkan saya. Tiga perkara yang best apabila kita buat exam online. Okey. Tiga perkara yang paling best ya. Number one, macam yang saya mention tadi, pelajar ada peluang untuk tengok semula sesi kuliah tu. Katalah dia dah datang pagi tu dengar syarahan pelajar, syarah dia live kan. Tapi rasa macam tak faham lah ada certain part. So dia boleh playback the video untuk tengok balik semula, dengar balik semula penerangan pensyarah, dan dia boleh dengar at their own pace. Dia boleh ambil note, dia boleh dengar dan dia boleh cuba fahamkan balik. Itu nombor satu. Yang keduanya, because this online learning ni dia ada banyak tools, dia ada banyak platform, dia ada banyak application yang boleh digunakan. Salah satu platform tu di mana pelajar diberi peluang untuk buat quiz, kata kan? Kita buat quiz, lepas tu dia macam main game. Lepas you dah dapat banyak-banyak ni, mungkin Farah boleh tolong explain nanti dengan lebih lanjut lagi. Bila dia dah buat certain number of question, kita akan diberi peluang, okay, do you want to improve your answer? Do you want to correct your answer? Or do you want more time? Quiz tu ada pula bagi peluang macam tu. Kalau masa face to face, benda this kind of opportunity ataupun application tak ada kan. So macam jadi seronok lah, saya nak patah balik lah, nak betulkan jawapan sebab saya rasa saya dah faham sikit. So jadi itu salah satu lagi yang saya rasa mimpi excite the student and memberi peluang, sebab kita punya objektif ialah supaya learning can take place, mereka boleh belajar. It's not about competition siapa boleh buat awal, siapa boleh buat cepat. Okey, baik, terima kasih. Yang terakhir. Okey. Mungkin yang ketiga macam Farah kata tadi tu, kalau kadang-kadang dalam face to face kita mungkin ada satu grup dia kumpulan, tapi bila kita dalam ni kita tengok nama kawan-kawan kita ramai kan, kita tengok online nampak dia orang, so we maybe have more time to collaborate with them, because this online learning ataupun virtual learning memang promote more collaborative work lah. Bekerjasama tu memang banyaklah saya rasa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Profesor. Thank you Prof. Thank you Farah. Thank you Farah juga. Ya. All the best untuk exam nanti tau. All the best. Baik, terima kasih banyak. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin ada parents dekat luar tu, saya terbaca mereka tertanya-tanya sama ada the coming generation, adakah mereka akan menjadi lost generation. Harap penjelasan daripada Prof tadi, apa yang Farah kongsikan tadi, parents-parents yang ada dekat luar boleh rasa lega sikitlah. Yes, jadi pelbagai benda kita akan kongsikan kepada anda. Kita rehat dulu, banyak soleh teh ni, kembali selepas ini di Borak Kopitiam.